Dah. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Nidayati binti Muhammad Sukri. Saya akan membentangkan, saya adalah first presenter untuk kali ni lah. Okay. Okay. Kumpulan kami akan membentangkan berkenaan dengan UDP. Okay, apakah itu UDP? UDP itu adalah User Datagram Protocol. Okay, UDP is one of the core communication protocol at the Internet Protocol, so used to send message. UDP does not establish a connection when sending data. It sends data without confirming receipt or checking for error. This means some for all of the data may be lost during transmission. Okay, maksud kat sini, UDP ni adalah proses iaitu protokol yang hantar data ke destination lah. Jadi UDP ni dia ada beza UDP dengan TDP TCP. TCP, sorry. Okay, dia ada beza. Macam TCP ni kumpulan lain akan bentangkan, tapi UDP ni dia ibarat machine gun. Dia tembak data tanpa henti, tanpa dia kisah sama ada data tu sampai ke destination ataupun tak. Dia just tembak macam tu tanpa dia hirau. Okey. Yang pertama adalah unreliable. Kenapa UDP ni masih digunakan walaupun dia masih tak reliable? Okey. Saya akan ceritakanlah. Okey, unreliable ni dia akan loss and damage. Datagram is not against sent by the sender. Okey, macam tadi dia ada cakap berkenaan dengan bila kita hantar data yang sender ni yang UDP ni dia tak hirau pun data tu sampai ataupun tak. Dia just send data tanpa henti. Yang kedua adalah best effort service, iaitu data ni akan sampai destination pada masa yang cepat lah. Okay, data may arrive out of sender. Okay, can I assign any sequence Boleh to the tak data minta and datagram and the boleh, network line? Apa? Ya? boleh tak minta dia Haziq tolong mute? Bising. Sama balik. Okay, next slide. Aziz Fatin. Okay. User data protocol is another commonly used protocol. It's faster but less reliable than TCP. It does not mean to set a connection before data transmission and does not apply error checking for delivery confirmation. Okay, macam saya cakap tadi, UDP ni dia hantar data tanpa dia ambil tahu pun sama ada data tu sampai ataupun tak. Dia main dia adalah hantar tanpa henti, yang tu je. Okay. Macam UDP just send data continuously to the receiver and it does not care it was received. Or if something was missing and inaccurate, this is why it also known as the fire and forget. So dia dikenali sebagai fire and forget protocol. Okay, disebab di sifat dia tadi lah. Here a visual representation of how UDP works. Okay, tu macam ditunjukkan tu dia hantar data tanpa henti. Okay, UDP is ideal for application does not necessitate accurate data transmission but need high speed. This protocol is much lighter and is widely used for live video, audio calls, online gaming and media streaming. Okay, macam tadi kan dia ada cakap berkenaan UDP ni, dia ada macam kenapa kita perlukan UDP lagi sedangkan dia hantar data tanpa henti, tanpa dia tahu pun data tu sampai ke tak. Main dia adalah data tu sampai pada waktu yang ditetapkan kan. Jadi UDP ni digunakan adalah untuk bila komputer hantar, bila contoh, salah satu contoh yang kita gunakan UDP ni adalah kita buat live di TikTok. Jadi kalau kita live di TikTok, dia macam ibarat secara live, kita hantar data, so benda tu papas secara teruslah. So itulah kegunaan UDP yang kita nampak. Okay, yang kedua adalah audio call. Maksudnya kalau kita call orang, suara kita akan sampai on the spot dekat orang tu.
Itulah daripada Yaya, saya akan teruskan dengan presenter kedua. Okey, baik. Saya akan terangkan terhadap klien dan server socket interaction untuk UDP lah. Jadi server dengan klien dia akan buat socket dulu. Bila dah buat socket, nanti yang klien ni akan create datagram. Lepas tu hantar datagram melalui klien socket, hantar dekat server. Server baca, datagram tu menggunakan server socket. Lepas tu server socket dia akan reply lah. Spesifik klien address, hantar dekat klien, klien baca. Benda ni akan repeat sampai dah settle. Bila dah settle, klien akan close socket. Kita akan recap sekejap untuk penggunaan IP address tu. Kita akan macam konsepkan who, di mana every machine in the network has an IP address. Lepas tu port ni pula where. If we know whom to connect, the port defines where to connect. Lepas tu socket how. Socket represents the connection between two hosts and defines how to connect. Jadi ini adalah diagram. Kita akan tengok yang lebih mudah lah. Next slide. Jadi kita akan nampak sekarang ni macam yang saya cakap tadi, klien dengan server dia buka soket. Dia soket, lepas tu klien akan hantar datagram, server akan terima. Lepas server terima, server akan reply. Dah reply, klien akan baca. Okey, lepas tu dia repeat lagi. Dia prosesnya repeat lah. So macam keterangan yang kita boleh tengok, ini untuk UDP server. Okey, mula-mula dia buka soket, lepas tu dia bind soket dengan server address. Lepas tu dia tunggulah datagram packet daripada klien. Lepas tu dia proses datagram packet, lepas tu dia reply. Lepas tu dia repeat balik. Dia repeat, terima datagram packet. Lepas tu dia proses, lepas tu dia reply. Next slide. Lepas tu pula, ini daripada UDP client. Okey, dia dah buka soket. Lepas tu dia hantar message dulu kepada server. Lepas tu dia tunggu respon daripada server untuk diterima. Lepas tu dia proses and then reply. Lepas tu dia repeat balik proses nombor 2 lah, sekiranya perlu. So maksudnya kalau contoh selagi tak settle, selagi tu dia akan hantar message. Lepas tu dia tunggu dari respon daripada server. Lepas tu dia proses lagi, gitu. So bila dah settle, dia akan end lah. Dia akan close socket. Lepas tu exit. Itu je yang saya faham lah. Okay. Yang ni bukan. Next slide. Okay. Saya akan terangkan example app UDP client punya. Ni adalah macam mana kita nak tulis kat dalam kita punya program nanti. Coding lah kiranya. Okay, berdasarkan Python ni, ini untuk Python. Mula kan kita kena create socket dulu. Untuk client, kita kena create socket dulu. From socket import, kita kena ada dalam tu server name, host name. Lepas tu bawah dia server port semua tu. Itu IP address, client socket. Dia punya kita nak kata dia punya protokol syntax dia ada socket kat luar. Lepas tu yang pertama inet tu dengan sock underscore diagram tu. Sock diagram tu macam default lah, memang kena ada benda tu. Lepas tu bawah tu lepas kita dah create socket, kita nak input data. So kita guna message equal to raw underscore input. Lepas tu macam tu kita nak input lowercase sentence sajalah. Kita nak user untuk masukkan ayat yang huruf kecil je semua. Okay, bawah tu pula next client socket dot send to message dot encode tutup kurungan. Ini adalah kita nak send to function. Send to function ni daripada client dia nak hantar request kepada server kan. So nak hantar request tu kita kena gunakan main send to, which is client socket dot send to. Lepas tu dia punya dalam kurungan kena ada server name dengan server port.
server name tu server name server dengan server port server lah. Macam kita nak daripada server tu punya kan. Kita daripada client, so kita nak request kepada server kan. Yang tu lah. So turun ke bawah tu modified message ni, yang ni lebih kepada lepas kita dah send tu kepada server, so client ni dia akan tunggu server untuk respon. Seperti yang Haziq cakap tadi, bila server tu dah respon, kita ada main yang mana function untuk kita receive respon daripada server tadi. Bila kita dah receive respon daripada server, kita akan reply lah benda tu. Kita akan proses data daripada server tu, so kita dapat data tu lah. So modified message, comma server address, client socket dot receive form. Okay. Bila kita dah receive tu, lepas tu kan dia pre-modified. Maksudnya kita dah dapat benda tu and kita nak display apa data yang kita dapat tu ke apa ke, macam selesaikan benda yang program tu nak lah. Bila benda ni macam bila client memerlukan data lagi, dia akan send request balik kepada server. Lepas tu server pun akan reply balik pun masuk kat dalam modified message tu lah. Bila dah settle semua, dia nak close, dia pun akan close socket. Bila nak close socket, kena guna client socket dot close tutup kurungan. Itu sahaja. Terusnya? Okey, kalau saya pula sebabkan saya punya ialah UDP server, jadinya dia lebih kurang macam Haziq dengan Tiha cakap. Dia ada berkaitan, ada kaitan dia. Lepas tu jadinya saya akan terangkan yang coding dia. Dia tadi kan dapat kalau kita nak create UDP socket ni, kita kena ni lah from socket import. Lepas tu tadi IP address dia. Lepas tu dengan server socket, lepas tu macam ni kita nak bind socket to local port. Lepas tu while through ni dia keep looping. Lepas tu sampailah kita habis mana? Basically dia lebih kurang je dengan UDP yang client tu sebab UDP server ni ada kaitan. Jadinya dia punya coding pun lebih kurang juga. Cuma ada perbezaan daripada looping, lepas tu daripada dia punya cara nak masukkan message masukkan data semua, itu je. Saya rasa setakat ni je kot kita orang punya presentation.